Okay, so tenaga keupayaan tadi saya kata mesti ada gravity. Okay, formula dia adalah mgh. Okay, M mewakili jisim, G mewakili gravity, okay, ataupun pecutan gravity. Okay, dan H mewakili ketinggian. Okay, ini formula ni kena ingat. Sorry satu lagi. Whiteboard tak ada kat belakang. Saya tak larat nak angkat daripada atas turun ke bawah whiteboard tu. Whiteboard tu dia ada stand. So, memang tak boleh nak angkat. Okay, so ini adalah formula tenaga keupayaan. Okay, dan unit bagi tenaga keupayaan adalah joule. Tenaga kan? Sebab tenaga unit dia adalah joule. Okay, so boleh ni formula pertama yang awak belajar tajuk 7.2. Okay, PowerPoint ni ada sama di bahan Google Doc saya bagi kat awak tu. Sama. Boleh tengok semula. Nanti kalau nak tengok balik tak ada masalah. Okay, so ini formula dia. Okay, macam saya bagi tahu sebelum ni. Bila awak boleh buat kerja, bermaksud awak ada tenaga. Bila awak ada tenaga, bolehlah buat kerja. Mana contohlah bulan puasa, awak cakap, mak tak ada tenaga lah mak, tak larat lah mak, tak ada tenaga. So bila tak ada tenaga, tak bolehlah buat kerja. Betul lah. Okay. So apa kait mengait tenaga dengan kerja? So E sama dengan W. Okay, kalau dalam situasi ni, okay, situasi ni, dia angkat kotak ni daripada atas lantai, ni daripada atas lantai, dia angkat naik ke atas. So, dia naik ke atas. Dia angkat. Ada ketinggian. Ada H. So, bila ada H, bermaksud dia ada tenaga keupayaan. Potential energy. So, potential energy kat sini sama dengan, okay, kan kita dah belajar tajuk 7.1. Tenaga sama dengan kerja. So, muncullah formula macam ni. Tenaga keupayaan graviti sama dengan kerja yang dilakukan. Maknanya kalau contohlah soalan ni tanya kerja. Dia tanya kerja kan? Dia tanya kerja. Boleh cari tenaga. Okey, boleh cari tenaga. Tenaga apa yang kita cari? Tenaga keupayaan. Kenapa kita kata dia tenaga keupayaan? Sebab bila dia angkat ada ketinggian. Bila ada ketinggian bermaksud tenaga keupayaan lah. So formula dia mgh. Okey, boleh faham tak? Boleh tak? Okey, boleh Kita tengok soalan ni Okey. Seorang pelajar berjisim 60 kg lari menaiki tangga setinggi 5 meter. Okey. Hitungkan tenaga keupayaan graviti yang diperoleh. Okey, keyword dia kat sini tenaga keupayaan graviti. Baru satu je jenis tenaga kita belajar. Tenaga keupayaan graviti. So, tenaga keupayaan graviti. EP. Ingat semua formula belajar dan sains ni tak ada seorang pun pencipta dia guna bukan bahasa Melayu. Semua guna bahasa Inggeris. So, dia punya formula memang pakai bahasa Inggeris. Potential energy. Okey, so formula dia adalah mgh. Okey, sekarang ni berapa M dia? Okey, berapa nilai M dia? Kalau awak tengok soalan ni, berapa nilai M dia? Tengok soalan. Berapa nilai M? M tu apa? M apa? M jisim 60. Betul. Okey, G. G dia tak bagi tahu. Okey, tapi sekarang ni awak kena tahu G, berapa nilai G? Okey, untuk pelajar tingkatan 3, okey. Untuk pelajar tingkatan 3 kat sini dia tak bagi tahu kan ni. Kalau awak tengok kat sini kan, dia tak bagi tahu kan. Ni dekat sini tak bagi tahu. Dia cuma cakap pecutan graviti. Okey, pecutan graviti kita simbol dengan huruf G. Dan nilainya adalah 10 meter per saat kuasa 2. Okey, nilai dia adalah 10. So, nilai dia 10. Cikgu bertukar ke? Takkan bertukar. So, G ni nilai dia 10. Orang ambil, senang cerita, ambil 10. Macamlah pi. Berapa nilai pi? Awak belajar dalam maths. Berapa nilai pi? Berapa nilai pi dalam maths awak belajar?
Pi, cepat. Pi dah belajar dah maths. Berapa nilai pi? Pi 22/7 kan? Ataupun 3.142. Okey, nilai ni fix sampai bila-bila. Samalah juga macam ni. G ni adalah nilai yang tetap. Pemala tetap. Pemala graviti. Kita panggil pemala graviti. Okey, so sekarang ni kita terus tengok soalan tadi. Okey. So dia nilai G dia tak bagi. Okey, dalam soalan ni nilai G dia tak bagi. Okey, nilai G dia tak bagi. So nilai G dia adalah 10. Okey, H berapa H? Okey, berapa H dia? Berapa H dia? H dia adalah 5. Ni 5. Setinggi 5 meter. Okey, substitute. Gunakan kalkulator. Dapatlah jawapan 60 darab 10 darab 5. So, jawapan dia adalah 3,000. Okey, 3,000. Jawapan dia adalah 3,000 joule. Okey, boleh faham tak? Okey, boleh pakai formula ni. Okey, tengok nampak jawapan dia. Dia pakai formula MGH. Ataupun dia pakai formula kerja. Sama je. Nampak tak? Dia pakai formula kerja. Kerja kita dah belajar W sama dengan F darab S. Pun boleh juga. Okey, mana-mana. Okey, boleh tak? Jawapan dia masih sama. 60 darab 10. Kenapa kena darab 10? Sebab kita belajar sebelum ni. 1 kilo sama dengan 10 Newton. 60 kilo sama dengan 600 Newton. Sebab itulah dia jadi 60 kali 10. Sama je. So, jawapan dia sama. Kita boleh cakap E sama dengan W. Okey, boleh faham tak? Okey, boleh Okey, yang kedua. Okey, tadi tenaga keupayaan. Okey, sebelum saya terlupa. Tadi tu tenaga keupayaan graviti. Kenapa yang ini nama graviti? Sebab kita bergerak melawan graviti. Maknanya bergantung pada graviti. Graviti tu apa benda? Ni bumi, ni ada pusat graviti bumi kan? So, ini kita panggil G. Okey, ni bumi. Okey. Ni pusat graviti bumi. Okey, ni pusat graviti bumi. So, semua objek tertarik ke pusat graviti bumi. Bayangkanlah ni walaupun saya punya bulatan tak betul. Okey, semua objek dia terdorong kepada pusat graviti bumi. Okey, tu kita panggil tenaga keupayaan graviti. Okey, contohlah macam dia naik tangga ni daripada bawah naik ke atas. So, bila sampai ke atas tu, kalau dia turun bawah balik, dia akan, contohlah, orang naik flat 5 tingkat. Okey, flat 5 tingkat. Okey, dia nak turun bawah balik. Kalau contoh dia terjun ke bawah. Dia tak akan terjun ke atas. Sebab itu adalah graviti. Okey, kalau untuk yang kedua ni, tenaga keupayaan yang kedua ni, dia bukan graviti dah. Dia kenyal. Apa tu kenyal? Kenyal tu adalah sesuatu objek yang boleh mampat, yang boleh regang. Apa objek yang boleh mampat, yang boleh regang, yang boleh bend, yang boleh stretch? Apa objek tu? Okey, objek dia adalah, contoh yang kat sini saya bagi adalah spring. Okey, spring dia boleh mampat. Dia boleh regang. Okey, sama macam gelang getah ni. Rubber band ya. Okey, rubber band ni. Okey, rubber band. So, rubber band bersama. Boleh kita panjangkan, boleh pendekkan. So, bermaksud dia ada tenaga keupayaan. Okey, tapi nama dia tenaga keupayaan kenyal. So, muncullah satu lagi formula. EEP. Kenapa kita panggil EEP? Elastic potential. E stand for elastic. P stand for potential. E stand for energy. So, elastic potential energy. So, formula dia adalah half Fx. Okay, half Fx. So, F ni apa benda? F ni adalah force.
X ni adalah extension. So macam saya bagi tahu, tak ada formula pun orang Melayu yang bukan menggunakan bahasa Melayu. So dia guna bahasa Inggeris. Memang dia akan jadi formula bahasa Inggeris. Okey, boleh faham tak? Okey, F ni adalah unit dia dalam Newton. X ni unit dia mesti dalam meter. Mesti dia mesti. Mesti dalam meter. Kalau awak tak jadikan dalam meter, dia tak dapat joule. Okey, kita tengok soalan. Saya tak nak ni apa hubungan-hubungan ni semua tak nak. Okey, kita tengok soalan terus ya. Kita tengok soalan. Okey. Rajah di bawah menunjukkan satu spring dengan beban berjisim 0.5 kg. Pemanjangan spring itu ialah 6 cm. Cari tenaga keupayaan yang tersimpan di spring itu. So, tenaga keupayaan tadi kita dah belajar dua. Satu, EP, MGH. Okey, ni yang pertama. Yang kedua adalah EEP, half FX. Okey, so awak pakai formula pertama atau formula kedua? Okey, kita akan pakai formula yang kedua. Kenapa pakai formula kedua? Sebab kita tahu dia adalah spring. So, sebab kita tahu dia adalah spring, so kita kena pakai FX, half FX. Okey? Boleh tak? Ada masalah ke? Ada masalah boleh interrupt saya terus. Sebab saya kalau boleh saya nak cepat supaya saya boleh habiskan masa dengan cepat. Sebab takut nanti dia hang nanti. Sebabkan kalau tak hang, Alhamdulillah, bermaksud Telegram ni baguslah untuk cikgu yang buat meeting. Cikgu yang buat meeting. Bukan yang join meeting. Join meeting tak ada masalah. Join meeting okey je. Sepatutnya okey saja. Untuk nak buat meeting tu, internet dia kena kuat sikit. Okey, so sekarang ni, okey, kita pakai formula 1 atau 2? 1 atau 2 untuk soalan ni? 2 kan? Kita pakai 2. Sebab apa pakai 2? Sebab 2 ni adalah mewakili spring. Yang ini bukan, yang ini mesti ada gravity. Okay, ingat mesti ada gravity. So, sekarang ni, F, berapa nilai F? F dia dah bagi. F, syarat F mesti dah dalam Newton. Okay, ni kan? So, 0.5 kilo ni, macam mana nak jadikan kilo? Macam mana nak jadikan dalam Newton? Kita dah belajar dah sebelum ni. Tadi pun saya dah ajar dah dekat atas tadi. Soalan sebelum ni saya dah bagi tahu dah. Macam mana nak tukar daripada kilo tukar jadi Newton? Ya, saya dah bagi tahu tadi kan? Ni kan, saya dah bagi tahu tadi. 1 kilo sama dengan 10 Newton. So, 0.5 kilo berapa Newton? Allah. 0.5 kilo berapa Newton? So, 0.5 kilo berapa Newton? Cepat. 5 Newton. Okey, so kita masukkan 5. Darab X. X kan? X tu adalah pemanjangan. Okey, pemanjangan dia 6 cm. Tapi tadi boleh tak kita terus ambil cm? Boleh tak kita ambil cm terus? Tak boleh. Cm tak boleh. So, macam mana nak tukar 6 cm kepada meter? Dia nak jawapan dia dalam meter. Dekat sini kemahiran maths. Kalau awak bermasalah dalam maths, bukan salah sains. Sains tak salah. Awak boleh faham sains, tapi sebabkan dia kait dengan maths, sebab tu macam susah sikit. Sebab itulah selalu pelajar maths dengan sains dia. Kalau maths dia terror, sains dia pun selalu mesti terror. Sebab dia dua tu kait mengait. So, 6 cm sama dengan berapa meter? 6 cm sama dengan berapa meter? Berapa meter? Okey, saya tanya. Ni, saya tanya pakai pen biru pula. 1 meter sama dengan berapa cm? 100 kan? Okey, sekarang ni kalau 6 cm sama dengan berapa meter? Cikgu dia jadi cikgu maths pula dah.
Apa kena buat kat sini? 6 bahagi 100. Dapatlah jawapan dia dalam meter. Kan? 6 bahagi 100. So, gunakan kalkulator sahaja, awak akan dapat jawapan iaitu 5 darab 6 bahagi 200. So, awak akan dapat jawapan 0.15 joule. Ingat kalau ini tak ditukar dalam meter, ni tak tukar dalam meter kan, dia takkan dapat joule. Takkan dapat joule. Okay, awak kena ikut. Kalau dia kata ke meter, kena pakai meter. Tak boleh pakai cm. Okay, boleh? Boleh tak? Oh, sorry. Oh, ya, sorry. Patutlah cikgu ni pun tak tengok. Patutlah bila tengok kat sini baru perasan. Pemanjangan springnya adalah 6. Sekejap, pemanjangan spring. Pemanjangan spring adalah 6 cm. So, kenapa dia bagi 12 bahagi? Kejap ya. Kenapa jawapan dia jadi macam ini? Sekejap. Okey, kalau ikut gambar ni, pemanjangan dia bukan 6 cm. Kalau ikut gambar ni, Kalau ikut gambar ni 12 cm. Maksudnya bila dia letak gambar ni pun macam tak betul. Sebab awak tengok ni dia kata 0.5, sekarang ni 5. So awak tak payah peduli lah, awak tak payah peduli gambar ni. Tak payah peduli gambar So tak payah peduli gambar. Sebab gambar ni banyak tak betul. Semua tak betul sebenarnya. Sebab dia 0.5. Pemanjangan dia 6. Dia dah bagi tahu pemanjangan spring. Bukan dia tak cakap panjang asal, panjang kemudian tak. Dia cakap panjang pemanjangan spring. Pemanjangan spring kita tahu X. So tak payah tengok gambar Jawapan ni pun salah. Jawapan saya yang betul. Sudah tengok jawapan saya. Okey, boleh tak? Boleh tak? Tentang tenaga upayaan tadi, tak payah tengok jawapan ni. Tengok gambar pun tak payah. Tengok ayat sahaja. Boleh faham kelas? Boleh? Okey, boleh Saya masuk yang terakhir. Saya masuk yang terakhir iaitu tenaga kinetik. So, kita dah belajar 2 tenaga tadi. Tenaga keupayaan graviti, tenaga keupayaan kenyal. So, tenaga yang terakhir kita belajar, tenaga kinetik. Okey, tadi keyword. Apa keyword tenaga keupayaan? Tenaga keupayaan graviti mesti ada ketinggian. Betul tak? Mesti ada ketinggian. Graviti tadi mesti kena ada ketinggian. Okey, tenaga keupayaan kenyal tadi, dia mesti boleh mampat, boleh regang. Boleh mampat, boleh regang. Itu tenaga keupayaan kenyal. Okey, tenaga kinetik. Apa keyword dia? Tenaga disebabkan oleh gerakan. Maknanya kalau objek tu bergerak je, confirm ada tenaga kinetik. Okey, awak bergerak, kipas bergerak. Kipas rumah tu bergerak kan? So, dia ada tenaga kinetik. Ni. Kereta sedang bergerak. So, ada tenaga kinetik. Elektron mengorbit atom. Mengorbit tu maknanya dia orbit. Dia bergerak aja. Dia pusing je. Mana orbit tu dia pusing bulatan lah. Bola bowling bergerak ke arah lorong bowling. Bergerak lah. Okey. Ingat setiap objek yang bergerak. Setiap objek yang bergerak ada tenaga kinetik. Setiap objek yang bergerak ada tenaga kinetik. Formula ketiga berkait dengan tenaga. Ni formula ketiga yang berkait dengan tenaga. K. Kenapa pakai EK pula? Kinetic energy. So, macam saya bagi tahu tak ada pencipta formula ni menggunakan bahasa Melayu. So, kinetic energy. So, kinetic energy formula dia adalah half mv square. Half mv square. Okey. Half tu apa? Half tu half lah maknanya. M tu apa? M adalah G same. G same. V apa?
V adalah meter per second. Hal laju dalam meter per second. Okey, boleh tak? Ke saya terlampau laju? Okey ke? Okey Okey. So kita tengok contoh terakhir. Dah nak habis dah pun. Contoh terakhir. Okey, seekor lembu yang berjisim 580 kg bergerak dengan hal laju 50 meter per saat. Berapakah tenaga kinetik yang dimiliki oleh lembu itu? Okey, so sekarang ni dia ada lembu ni berjisim 580, dia bergerak. Okey, bergerak. Keyword dia adalah bergerak. Okey, berapakah tenaga kinetik yang dimiliki? So, dia dah mention terus tenaga kinetik. So, terus pakai formula tenaga kinetik. Formula dia adalah half mv square. Okey, half m. Berapa nilai m? M dia dah bagi 580. V, berapa nilai V? Dia dah bagi juga. Masukkan saja 50 kuasa 2. So, apa kena buat? Ambil kalkulator, solvekan dengan menggunakan kalkulator. Okey? So, kita akan dapat 725,000 joule. Okey? So, kita akan dapat ini jawapan ni. Okey? Boleh tak? Boleh? Okey, boleh So, bila dah habis tenaga kinetik tu, maknanya dah habislah kelas kita. Dah habis, itu je lah. Itu sahaja tentang tajuk hari ni, 7.2. Tenaga keupayaan graviti dengan tenaga kinetik. So, kita tengok peta buih berganda. So, kita tengok yang pertama, tenaga keupayaan graviti. So, graviti dengan kenyal. Yang kat tengah ni adalah persamaan. Dan yang dekat kiri kanan ni adalah perbezaan. Okey, kita tengok. Persamaan. Formula tenaga keupayaan graviti. mgh. Formula tenaga kinetik. Half mv square. Okey, yang pertama. Bergantung kepada jisim. Betul tak dua-dua formula ni ada jisim? Betul tak dua-dua ni formula ni ada jisim? Betul? Ni ada jisim. Sini pun ada jisim. So, betul lah dia bergantung kepada jisim. Okey. Yang kedua ni saya tak nak explain mendalam sebab ini bukan silibus awak lagi. Nanti awak pening kepala. Saya tak nak explain Yang ketiga ni. Unit joule. Betul tak? Unit tenaga adalah joule. Betul ke? Unit tenaga joule. Kita belajar bab 7.1. Menula bab 7. 7.1 belajar. Tenaga. Betul tak unit di dalam joule? Okey, betul. So, sama. So, ini betul, ni betul. Okey, kita tengok perbezaan pula. Tenaga keupayaan graviti ni, dia bergantung kepada ketinggian. Tapi kalau kinetik, dia bergantung kepada laju. Maknanya lagi laju objek tu, lagi banyaklah tenaga kinetik dia. Sama macam tenaga keupayaan graviti. Lagi tinggi objek tu, lagi tinggilah tenaga keupayaan graviti dia. Okey. Yang kedua, bergantung kepada kekuatan medan graviti. Maknanya kalau awak pergi ke bulan, medan graviti tak kuat sangat. So, tenaga keupayaan graviti pun tak besar mana. Okey, dia bergantung kepada graviti. Maknanya kalau pergi bumi dengan bulan. Bulan, medan graviti dia tak kuat Medan graviti bulan tak kuat. Okey. Okey. Tapi kita tengok yang ni. Kalau tenaga kinetik, dia tak bergantung pun langsung kepada medan graviti.
Mana dia bergerak, selagi tu ada tenaga kinetik. Okey, dah tamat. Dah habis dah. Alhamdulillah, sempat saya buat kelas sebelum dia problem. Mana tahu saya takut dia problem. Lain tak okey sangat ni, ada 2 bar je. Okey. Boleh faham tak tajuk hari ini? Boleh? Okey, so ada 3 formula yang kita belajar hari ini. Okey, saya nak ringkaskan saja apa yang kita belajar. Yang pertama adalah tenaga keupayaan. Formula dia adalah MGH. Keyword dia mesti ada ketinggian. Mana setiap objek ada ketinggian tu, dia adalah tenaga keupayaan. Okey, yang kedua adalah tenaga keupayaan kenyal. Okey, setiap objek yang boleh dimampatkan, boleh regangkan, boleh mampat, boleh regang tu maknanya dia ada tenaga keupayaan kenyal. Boleh regang, boleh mampat. Dan formula yang ketiga kita belajar, EK sama dengan half mv square. Ada pergerakan. So, ada 3 formula yang awak kena guna dalam tajuk hari ini. Okey, so boleh faham tak? Boleh faham tak 3 formula ni? Boleh? Okey, ingat apa unit 3 formula ni? Apa unit dia? Joule. Okey, so dah habis tu bermaksud dah habislah kelas kita hari ini.